Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum perdana ehwal Islam pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Saya Nur Amalia Fakihah binti Zamrai selaku moderator anda pada hari ini akan bersama-sama warga dewan sekalian untuk mempengerusikan forum perdana ehwal Islam ini. Merbah serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik-cantik lagi jelita, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk bual bicara forum hal perdana ehwal Islam kita pada hari ini. Mauduk forum kita pada hari ini adalah berkisarkan tema akidah iaitu penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam serta langkah-langkah pencegahan dan pengukuhannya. Kedengaran ringkas namun banyak perkara yang akan kami kongsikan bersama-sama ahli panel yang saya hormati. Terlebih dahulu, suka saya kongsikan pandangan saya terhadap cabaran yang dihadapi oleh umat Islam pada masa kini dalam menyebarkan dakwah dan ajaran Islam ke serata dunia. Cabaran dan dugaan ini sudah berlaku sejak zaman Nabi Muhammad SAW sejak hari ini. Antara cabaran yang wujud semasa usaha untuk menyebarkan ajaran Islam adalah timbulnya ajaran sesat. Ajaran sesat berlaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti kejahilan, kedegilan dan terlalu percaya dengan akal fikiran sendiri. Suka saya selitkan firman Allah dari surah Al-Najmi ayat ke-28 yang bermaksud, sedang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya, mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan semata-mata. Padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak memenuhi kehendak menentukan sesuatu daripada kebenaran, iaitu iktikad. Baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum perdana ehwal Islam dibuka bagi menelurusi lebih mendalam molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Pertama sekali, silakan saudari yang cantik dan murah dengan senyuman selamat datang untuk memperkenalkan diri sebagai ahli panel pertama. Terima kasih saudari moderator kita pada hari ini. Memperkenalkan saya Natra Amirah binti Mahfud selaku panel pertama pada hari ini. Terima kasih kepada saudari Natrah Amirah. Seterusnya, terlihat ahli panel kedua nampak yakin dan tenang sekali. Selamat datang saudari. Diminta untuk perkenalkan diri. Terima kasih kepada moderator yang manis sekali. Sebelum saya memperkenalkan diri saya, izinkan saya memberi serakat pantun. Salam diberi, senyuman diukir, sifat mulia kian terselah. Biarlah kita digelar fakir asalkan tidak tergadai akidah. Saya Farah Nodiana binti Muhammad Hafiz. Kemudian ahli panel ketiga, tak lain tak bukan tentulah sopan santun orangnya. Walaupun nampak pemalu namun petah bicara. Saudari, sila perkenalkan diri. Terima kasih saudari Nur Amalia Fakihah. Saya Nur Anis Syazana binti Muhammad Sani sebagai panel ketiga pada hari ini. Sudah selesai salam perkenalan daripada semua ahli panel. Kembali kita kepada topik forum iaitu penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam serta langkah-langkah pencegahan dan pengukuhannya. Sidang hadirin dan ahli panel yang saya hormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum perdana ehwal Islam kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama. Sidang hadirin, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelurusi apakah contoh yang dimaksudkan dengan penyelewengan akidah
yang semakin berleluasa dalam nusa tercinta kita? Bagi menjawab persoalan ini, dipersilakan ahli panel pertama Saudari Natrah Amirah untuk merungkaikan persoalan ini kepada semua. Manis sungguh senyuman saudaria pada hari ini. Suka saya melihatnya. Baiklah, hadirnya saya di sini untuk berkongsi pendapat saya tentang penyelewengan dalam bentuk amalan tradisi yang berlaku di sekeliling kita tanpa kita semua sedari. Dalam benak fikiran saya, timbul satu persoalan. Setakat mana penyelewengan ini mahu terus berleluasa tanpa diambil peduli oleh pihak-pihak yang lain? Seperti yang kita tahu, penyelewengan akidah merupakan sebahagian daripada bid'ah yang haram bersalahan dengan Al-Quran dan juga hadis. Secara dasarnya, penyelewengan akidah terbahagi kepada 3 bentuk yang disebabkan oleh kejahilan-kejahilan oleh dalam diri mereka sendiri. Sebagai contoh, bentuk yang pertama iaitu penyelewengan dalam bentuk ajaran baru. Ini biasanya melalui rekaan oleh guru-guru ajaran sesat seperti Ayah Pin dan juga kumpulan wahyu Allah. Seterusnya, pembentukan yang kedua iaitu penyelewengan dalam bentuk tarikat. Tarikat itu membawa maksud cara mendekatkan diri kepada Allah. Ini kerana mereka melakukan amalan yang berbeza daripada yang asal apabila mendapati mereka sudah sampai kepada peringkat tertentu. Sebagai contoh, mereka menganggap amalan seperti solat, puasa dan perkara wajib tidak perlu dilakukan lagi. Seterusnya, yang ketiga, dalam bentuk amalan tradisi yang diamalkan oleh orang-orang yang dianggap wali dan kepercayaan kepada dukun yang lebih. Baiklah, pada hari ini saya akan memperincikan terlebih kepada pembentukan dalam amalan tradisi. Pembentukan dalam amalan tradisi ini mudah mendapat kepercayaan masyarakat Melayu Islam pada hari ini kerana mereka mudah terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan ajaran sesat. Baiklah, tamsilnya umat masyarakat Islam menerima baik kedatangan amalan perdukunan dan juga perbomohan. Bukan itu sahaja, mereka juga ramai mempercayai bahawa kaedah rawatan tradisional itu sendiri seperti kaedah rawatan yang mendakwa kehadiran para wali Allah ke dalam tubuh bagi memberi kesembuhan kepada mereka. Bukan begitu juga dengan amalan pemujaan tempat-tempat, amalan memuja kubur, busuk dan juga bukit, mendakwa mendapat ilmu daripada mimpi syekh untuk memberikan isyarat melalui amalan menurun yang kononnya bertujuan untuk mendatangkan kelebihan kepada para pengikutnya. Malah ia menjadi buruk apabila mendatangkan keburukan kepada mereka. Di sini kita dapat lihat dengan jelas dan juga nyata bahawa doktrin ini, ajaran sesat, sangat jauh terpesong daripada hidayah Al-Quran dan juga hadis kita sendiri. Baiklah, setakat itu sahaja daripada saya. Boleh kembali kepada saudari moderator. Terima kasih Saudari Natrah Amirah. Sidang hadirin, demikianlah tadi penjelasan tentang contoh penyelewengan akidah yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang sangat terperinci dan menarik daripada Saudari ahli panel pertama tadi. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua iaitu Saudari Farah Nurdiana tentang jenis penyelewengan akidah yang lain yang boleh menyebabkan umat Islam terpesong untuk melakukan perkara tersebut. Terima kasih kepada Saudari Amalia atas soalan yang diberikan. Berdasarkan topik yang kita ulaskan pada hari ini, akidah merupakan tunggak keimanan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jadi seorang Muslim itu mestilah mempunyai akidah yang sempurna dengan melibatkan kepercayaan kepada rukun iman dan sebaliknya. Pada hari ini kalau kita lihat semakin bertambah ancaman ke atas akidah umat Islam apabila dunia telah menjadi semakin terbuka kepada hubungan sosial dan kemajuan internet serta kemudahan maklumat. Pemikiran yang bercanggah dengan akidah Islam ini, contohnya liberal, ajaran sesat, Syiah dan sebagainya mula merebak ke atas generasi muda umat Islam.
Umat Islam dikelirukan dengan bahan-bahan yang telah diselewengkan untuk memanipulasikan nas syarak. Jadi sebenarnya agama Islam ni amat mementingkan akidah Islam. Akidah secara umumnya adalah perkara yang pertama yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk mengubah kepercayaan masyarakat Arab jahiliah pada zaman dulu kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan, kunci kepada anutan agama Islam adalah akidah yang menjadikan akar kepada ajaran Islam. Orang yang rosak akidah boleh membawa kepada kesyirikan dan gugur iman. Jadi manakala orang yang sengaja merosakkan imannya atau menggugurkan akidah boleh dihukum berat dalam Islam melalui kesalahan murtad. Jadi, contoh ajaran sesat yang saya boleh kait rapat dengan isu ini ialah Arifin Muhammad atau dulunya dikenali sebagai Ayah Pin. Pada tahun 1997, dia merupakan seorang pengamal ajaran sesat Malaysia dan disenaraikan dalam kumpulan agama sesat. Selepas hampir 10 tahun, kegiatan dia dengan ajaran di Malaysia akhirnya ditemui oleh pihak berkuasa dan agama tempatan. Menurut ajaran, Arifin Muhammad atau Ayah Pin adalah ajaran yang karut, palsu, sesat lagi menyesatkan, menyeleweng, bertentangan dengan akidah Islam, syariat dan akhlak Islam serta boleh membawa ancaman kepada ummah, negara dan ketenteraman orang awam. Kerana antara kepercayaan dan ajaran yang dia bawakan ialah dia mengatakan bahawa berzikir lebih afdal daripada solat 5 waktu. Sedangkan itu adalah ajaran dan kefahaman yang jelas sekali bertentangan dengan ahli as-sunnah wal jamaah yang berlandaskan dengan Al-Quran dan as-sunnah. Yang mana solat itu dalam Islam merupakan tiang agama dan wajib ditunaikan. Perkara ini jelas dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hud ayat 114 iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis salata tarafin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyiat zalika zikra lizzakirin, yang bermaksud, dan dirikanlah sembahyang wahai Muhammad engkau dan umatmu pada 2 bahagian siang, pagi dan petang, dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebajikan terutama sembahyang itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian ialah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Tegasnya di sini, ajaran sesat yang timbul sekarang akan membawa kesan dan kehancuran terhadap individu, masyarakat dan negara. Bahkan akidah seorang Muslim itu juga akan rosak dan terpesong jika mengamalkan ajaran sesat dalam kehidupan. Jika seseorang itu sudah terlibat dalam ajaran sesat, mereka wajib untuk bertaubat dan kembali kepada jalan Allah. Ini juga sinonim dengan surah Al-Mu'minun ayat 99 iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta iza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un, yang bermaksud kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampainya ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, maka berkatakanlah ia, wahai Tuhanku, kembalikanlah kedaku, iaitu hidup semula di dunia. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih saudari Farah Nurdiana atas penjelasan yang sangat panjang lebar tentang contoh lain yang boleh mendorong penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, soalan seterusnya, apakah implikasi ajaran sesat? Silakan saudari ahli panel ketiga untuk merungkaikan soalan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari. Seperti yang kita sedia maklum, ajaran sesat ni merupakan perbuatan penyelewengan akidah yang nyata. Gejala tersebut telah memberikan impak
serta ancaman yang besar terhadap keharmonian dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Namun, di sini saya ingin mengulas mengenai implikasi ajaran sesat terhadap keimanan seseorang yang mengikuti ataupun mengasaskan ajaran sesat. Terdapat beberapa implikasi ataupun kesan yang dapat dikesan apabila seseorang mengikuti ajaran sesat, iaitu syirik. Syirik ini adalah perbuatan yang mempersekutukan, mensyariatkan atau menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk lain. Perbuatan tersebut adalah dosa besar dan kezaliman terbesar yang dilakukan oleh umat Islam. Lanjutnya, murtad. Murtad ni berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu riddah, yang membawa maksud kembali. Dari segi istilah, murtad ni merujuk kepada perbuatan kembali dari agama Islam kepada agama lain, sama ada dengan niat, perbuatan ataupun perkataan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan ini telah dinyatakan dalam Al-Quran bahawa adalah dosa besar dan mendapat balasan kekal di dalam api neraka. Pelbagai perbuatan pengamal ajaran sesat yang nyata melihatkan bahawa mereka telah terpesong dari ajaran dan landasan Islam yang sebenar, dan kelakuan tersebut menyebabkan mereka murtad atau terkeluar daripada agama Islam. Terima kasih Saudari Nur Anis Shazana atas penjelasan yang sangat terperinci. Kita teruskan bual bicara kita pada hari ini. Saya percaya masalah ini jika dapat ditangani dengan baik, sudah pasti ajaran sesat tidak akan membarah dalam kalangan umat Islam. Soalan saya kepada ahli panel pertama, apakah langkah yang boleh diambil dalam usaha ini bagi mengatasi penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam? Baiklah, terima kasih Saudari Amalia. Berdasarkan pandangan hukum dan fatwa yang dikeluarkan membabitkan ajaran-ajaran sesat ini, sepatutnya diwartakan pengharaman secara menyeluruh. Jadi, langkah yang sesuai untuk mengurangkan penyelewengan akidah ialah dengan mengambil tindakan undang-undang yang serius. Ungku Zaki 2010 ada mengatakan bahawa bidang kuasa undang-undang mengenai pemeliharaan agama perlu dikuasakan dengan lebih strategik dan juga pantas. Sebagai contoh, peruntukan undang-undang Seksyen 51 berkaitan dengan fatwa yang berlawanan mengikut negeri masing-masing. Ini mengisahkan tentang mana-mana orang yang menghebahkan atau mengembangkan fatwa untuk diikuti oleh orang-orang Islam yang lain boleh disabitkan kesalahan denda, iaitu membayar tidak kurang daripada RM1,000 ataupun dipenjara tidak lebih daripada setahun, atau juga boleh dikenakan kedua-duanya sekali. Pihak bertanggungjawab seperti mufti negeri juga hendaklah mewajibkan kepada pesalah-pesalah ajaran sesat ini untuk mengikuti sesi pemulihan akidah yang kompeten dan wajar diimplementasikan sesuai dengan keadaan itu sendiri. Malah, bukan itu sahaja. Bagi mencegah kejatuhan akidah umat Islam, perkara yang boleh membawa kepada kerosakan ataupun pencemaran akidah itu sendiri telah difatwakan sebagai satu kesalahan yang besar. Bukan sahaja dalam agama, malah kepada masyarakat negara juga. Misalnya, dilarang membina untuk membaiki rumah ibadah yang di mana bukan Islam. Di sini suka untuk saya tegaskan bahawa isu ajaran penyelewengan ini perlu diberi perhatian yang lebih oleh semua umat Islam agar kita tidak berlaku syirik dan terpesong daripada landasan akidah kita sendiri. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator. Kemudian silakan Saudari Farah Nurdiana. Kita masih lagi membicarakan tentang langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah penyelewengan akidah yang berlaku dalam kalangan umat Islam. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diberikan. Rakan-rakan dan panel sekalian, dalam meniti arus kemodenan ini yang serba mencabar akal dan minda kita bahawa akidah umat Islam telah terhaki secara halus.
senyap dan perlahan yang akhirnya dimusnah oleh anasir-anasir luar seperti penyalahgunaan media elektronik dan teknologi yang canggih, pengaruh sekularisme, pengaruh internet, kehidupan berteraskan materialisme, hedonisme, ajaran sesat dan sebagainya. Dilema kehakisan secara perlahan dan pencemaran akidah di era globalisasi ini, dunia tanpa sempadan di mana segala macam maklumat yang baik, yang buruk, yang sesat, memfitnah, buruk sangka dan sebagainya tersebar luas dan pantas di media elektronik dan teknologi yang canggih. Pengaruhnya amat terkesan sekali ke atas sekalian manusia, khususnya umat Islam, sehingga ada di kalangan umat berubah personaliti dan identiti, berubah kepercayaan agama Islam kepada kesesatan akal dan rasional, mengatasi panduan syariat agama, berlaku kecairan dan kerosakan akidah apabila menganggap semua ajaran agama itu sama. Jadi, benteng utama dalam memperkukuhkan iman dan akidah umat Islam ialah ilmu. Ilmu secara umum dan ilmu agama khususnya bagi umat Islam. Pentingnya ilmu ini boleh dilihat pada awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang diwahyukan dengan Iqra, iaitu wahyu pertama yang menerangi kehidupan umat Islam sehingga kini. Pada hakikatnya, Islam tidak melarang umatnya untuk meneroka dan mencari ilmu yang berbagai disiplin selagi ilmu itu tidak bercanggah dengan akidah dan syariat Islam. Ilmu-ilmu yang berbagai itu disyaratkan mesti ada refleksi ketuhanan dan kepercayaan kepada Allah. Jadi, perkara yang memantapkan akidah ini terbahagi kepada 3, iaitu perkataan, perbuatan dan hati. Jadi cara yang pertama iaitu berzikir, bertasbih dan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, berdoa, meminta keampunan, membaca dan memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, supaya selepas ini perkara yang diperkotak-katikkan oleh orang luar dapat kita membahaskannya. Selain itu, dari segi perbuatan pula, kita seharusnya menuntut ilmu yang berfaedah supaya kita dapat berkongsi dengan masyarakat, menunaikan ibadat sama ada solat fardu ataupun solat sunat, dan melakukan kerja-kerja yang baik seperti berniaga air dan bertani. Dari segi hati pula, kita juga seharuslah sentiasa mengingati Allah SWT dan yakin dengan pertolongannya, serta bersangka baik terhadap Allah SWT. Jadi, secara tuntasnya, akidah yang berkualiti tinggi dan mantap melahirkan umat yang berjaya. Hal ini kerana mereka yang mendekatkan diri dengan Allah SWT mempelajari ilmu yang berpandukan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Justru dari itu, kita perlu memohon kepada Allah SWT agar menjadikan umat Islam yang berjaya dalam semua aspek kehidupan seperti aspek akhlak, tingkah laku, ilmu dan pendidikan, sains dan teknologi, ekonomi, pendidikan dan muamalat. Seterusnya, kita haruslah menjadi khalifatullah yang terbaik di mana dapat menjadi role model kepada sekalian umat manusia. Sekian sahaja daripada saya. Berbalik kepada moderator. Untuk mendalami lagi cara mengatasi ajaran sesat yang semakin serius bagai duri dalam daging di negara kita, saya dengan rendah hatinya mempersilakan saudari Nur Anis Shazana untuk menerangkan topik forum kali ini dengan lebih mendalam. Terima kasih saudari, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Dengan yang sedemikian, setiap pihak perlu memainkan peranan penting dalam membanteras serta melindungi kesucian dakwah Islam daripada terus dipesongkan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab ini. Antara inisiatif yang dapat dilakukan adalah, seperti yang kita sedia maklum, peranan individu merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam proses untuk menjayakan sesuatu perkara. Bagi kaedah untuk mengatasi gejala ajaran sesat, setiap individu hendaklah melengkapkan diri dengan ilmu tauhid yang lengkap,
Buat pengetahuan umum, ilmu tauhid ni merupakan salah satu ilmu akidah yang wajib dipelajari. Tauhid merupakan satu ilmu yang menjelaskan mengenai kewujudan Allah serta sifat-sifatnya, pembuktian kerasulan para rasul serta pembahasan terhadap perkara samiyat dan akidah yang berasaskan Al-Quran dan hadis. Akan tetapi, tauhid tidak mencukupi dengan sekadar ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah sahaja. Seterusnya, dalam era globalisasi ini, kita dapat lihat bahawa media berperanan dalam menyebarkan maklumat serta berita-berita sama ada berunsurkan positif ataupun negatif. Kita sedia maklum bahawa media mempunyai pengaruh yang besar dalam mempengaruhi minda masyarakat dan menyebarkan apa-apa sahaja perkara seperti ideologi, ilmu pengetahuan maupun budaya dan lain-lain. Dengan yang sedemikian, di sini kita mengambil peluang untuk menggunakan media massa untuk membantu dalam melaksanakan pembanterasan ke atas gejala ajaran sesat. Terdapat pelbagai akhbar yang mengupas perkara-perkara yang berkaitan dengan ajaran salah ataupun sesat. Apabila semakin banyak kes yang dilaporkan berkaitan dengan kes ini, pendedahan mengenai hukuman undang-undang serta fatwa yang dikeluarkan dapat disiarkan kepada masyarakat melalui platform ini. Oleh itu, media-media massa ini hendaklah digunakan secara maksimum untuk membanteras pengaruh ajaran sesat. Terima kasih kepada Saudari Nur Anis Shazana atas penjelasan yang sangat terperinci. Demikian sahaja perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam serta langkah-langkah pencegahan dan pengukuhannya. Menunding jari menyalahkan satu-satu pihak memanglah mudah, tetapi menyelesaikan masalah ini bukanlah semudah kita berbicara. Oleh itu, banyak langkah yang dapat diimplementasikan agar umat Islam dapat mengukuhkan iman bagi memelihara akidah dan tidak terpesong dari jalan yang benar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka terus mempercayai tanpa ragu serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar dengan pengakuan imannya. Oleh itu, dengan berkat daya usaha yang gigih, insya-Allah kita dapat melahirkan umat Islam yang memartabatkan agamanya sebagai agama yang benar dan agama yang diredai dan menjadi muslimin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, mereka tidak akan terdorong melakukan perkara yang syirik dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 48 yang bermakna, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik kerana mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua pun. Sidang hadirin yang dikasihi, ikan kerapu, ikan tenggiri berlimpah ruah di pasar ikan. Berakhir sudah forum ini. Salah dan khilaf mohon maafkan. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan pertandingan Forum Perdana Ehwal Islam pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.